Edwin bin Kuni, berasal di Kampung Bekalan Kuap, mempunyai istri dan 4 cahaya mata lah, yang sepanjang pengungsian hidup kami berdua. Masa saya cacat macam ni, saya normal dulu lah, saya normal. Jadi mungkin pihak doktor mengata mengesahkan kencing manis kah, tu umur 20 lebih macam tu lah. Dan doktor tak dapat memulihkan lagi lah. Dia terpaksa membuang sedikit demi sedikit. Hampir 16 kali saya membuat operation. Oh, sebelum ni dulu saya ada buat kedai runcit, tapi sekarang memandangkan kedai besar di sebelah sana terlalu dekat, saya stop ni. Dan saya mengusahakan itulah etik sama ayam kampung. Timbul idea untuk memelihara ayam dan etik kampung tu. Saya mula bisnes ni tahun 2010 saya ingat. Saya bikin sendiri sama tu apa, untuk pecah telur tu pakai karet. Saya belilah. Itulah permulaan bisnes saya. Bukan ku minta kasih dan manja. Kalau cerita dari A sampai Z, memang kita sedih lah. Dulu saya punya rumah macam reban ayam, tapi insyaAllah, alhamdulillah, sebab saya bersyukur kepada Allah dengan kehidupan saya sekarang. Banyak pihak luar yang membantu, seperti Jabatan Tenaga Kerja. Saya memang bersyukurlah dan terima kasih teramat kepada Jabatan Tenaga Kerja dan pihak luar, terutama sekali kepada isteri dan anak-anak saya yang membantu saya. Selain daripada memelihara etik dan ayam kampung, memang saya dibantu oleh isteri, anak-anak dan pekerja OKU lah. Saya ambil satu orang, dia cacat macam CP. Kita proses telur masinnya, rebus kita air, masuk kita garam kasar sekurang-kurangnya 8 kilo. Lekat ya, udahnya sejuk, baru kita angkah dalam tempat kita meram itu, tepayan kah, tung hitam kah, nasi kira ya. Kita ambil dalam masa 2 minggu lebih lah, 2 minggu 3 hari kah, 2 minggu 4 hari macam lah, baru kita ngeluar ni. Dan kita pun lah jual ni, kami pun jual dan saya dah diambil oleh kedai lah. Juga gayaku perasaan hidupku yang begini, kadar waktu di kami nak bercerita sikit lah mengenai daripada bantuan daripada Jabatan Tenaga Kerja, seperti ngukus pau, ABC, dan pakai molah nasi lemak, pakai molah burger dan wafer, freezer dan chiller untuk membuat kuih krim, simpan dalam chiller dan boleh dipasarkan lah. Terima kasih dengan Jabatan Tenaga Kerja membantu kami sekeluarga tu lah, beri perkekas untuk kami memulakan perniagaan seperti kuih, jual burger, ABC dan pau, macam-macam lah boleh dijual. Buat masa sekarang memang ramai OKU memerlukan pekerja, tapi tak sekuat normal, orang normal lah. Saya menyeru kepada OKU luar supaya jangan kalah dengan kecacatan. Kita mesti mau berusaha, dan saya tidak kalah dengan kecacatan ini. Walaupun saya merangkak melalui membuat kerja-kerja seperti mencuci longkang, memberi ayam makan, saya tidak kalah dengan kecacatan ini.
Membuat rumah ini pun saya sendiri yang mendaiki dari 1, 2, 3. Saya bikin tinggi demi tinggi. Saya menyuruh dengan orang luar supaya dapatlah mengambil OKU juga bekerja dan membantu. Dia orang masa akan datang lah. Dia OKU sekarang bukannya macam tidak mempunyai istri, anak. Dia pun macam orang normal sekarang. InsyaAllah kalau ada rezeki yang lebih, azam saya akan datang. Memang saya nak membesarkan perniagaan seperti memelihara ayam, metik, muih-muih. Kalau ada rezeki lebih, insyaAllah saya akan menambahkan pekerjaan OKU lah. Saya Tazlan bin Jen, berasal di Kampung Baru, Kota Semarahan. Sebelum saya masalah cacat penglihatan ni, pernah bertugas sebagai seorang pekerja pembalak lah, kerja kain balak. Saya amat-amat bersyukur kepada Tuhan kerana mempunyai isteri yang sanggup bekerja sama. Saya ada 2 orang anak. Siapa nak jaga? Kita sendiri tak boleh jaga. Saya dengan mengharapkan pihak keluarga membantu kami. Memang bagi pihak mertua saya, dia memang baik. Dia sokong kami, dia jaga anak kami. Tapi walau bagaimanapun, dari segi pembayaran serba sedikit kita kena ulurkan lah. Kalau orang lain kita nak bayar, takkanlah kita sendiri tak boleh bayar kan. Kita itu pun sama-sama, saya dan dia sama-sama bayar. Kita boleh kerja cari pendapatan, sebagai pengganti kita tak boleh jaga anak kita satu ketika. Harapan saya dengan anak saya, semoga masa depan dia baik, dia berjaya dalam bidang pelajaran dia. Seterusnya dia membuahkan harapan saya, dia dapat pekerjaan sekurang-kurangnya membantu kami sekeluarga masa-masa yang akan datang. Itu yang saya inginkan. Semoga kami sekeluarga berjaya lah menempuhi segala apa jua rintangan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Apabila laporan daripada pihak sekolah yang dibaca untuk kami, cikgu suruh kami tampil ke sekolah untuk mendengar buku laporan, sebab kita orang tak boleh baca kan. Jadi cikgu baca untuk kami, memang merasa terharu lah, oleh kerana kecemerlangan anak saya. Dia semua lulus. Jadi cikgu cakap, anak awak baik, dia cemerlang dalam pelajaran, dia dengar apa kata cikgu. Jadi saya pun rasa gembira lah kerana anak saya mendapat kepujian dari pihak cikgu lah. Di end masa center ni bermula pada 10 bulan 7 2008. Selain daripada perawatan urut, kita ada refleksologi untuk tapak kaki. Semasa saya berpindah ke MJC Batu Kawah, saya dengan isteri share lah, ada sedikit wang share 10,000 macam tu. Kita beli perlengkapan di sini, cuma setakat yang termampu lah, sediakan dua katil urut. Pada tahun
2009 saya dengan istri saya memohon bantuan daripada Jabatan Tenaga Kerja. Permohonan pengubahsuaian di segi bilik ada tambahan, dulu 2 buah, sekarang dekat sini dia ada sebuah. Sekurang-kurangnya dulu 3 buah katil saja ruang tempat kita orang kerja, jadi tambah sebilik yang diubahsuai jadi 2 bilik jadi 5. Dengan adanya bantuan ataupun sokongan daripada pihak kerajaan ataupun pihak Jabatan Tenaga Kerja, sekurang-kurangnya boleh mempertingkatkan kualiti. Jadi cabaran dia juga persaingan, di mana kita buka pusat urut, sebuah pusat urut orang cacat penglihatan berpuluh-puluh buah, macam Cendawan orang lain yang buka pusat urut, itu yang persaingan kita. Cabaran bagi kami yang masalah cacat penglihatan ni, apabila bergerak satu tempat ke satu tempat, memerlukan kereta sewa, sama ada bas ataupun van. Harapan kita memang kita ingin maju dan terus majulah ke arah yang lebih cemerlang lagi, dan juga harapan kita orang juga agar pihak luar boleh beri sokongan yang kita, tanpa sokongan daripada masyarakat luar yang sampai ke sini kita tidak ada semua pendapatan. Nama saya Madam Nober. Saya berasal daripada kampung Puih Sematan dulu lah. Dan saya berumur 42 tahun dan sudah berumah tangga. Saya kena cacat ni pada umur 12 tahun. 12 tahun lah. Oleh kerana satu penyakit lah. Kena yang tak dapat diubati, so kaki saya kena potong atau lutut lah. Lepas SPM saya pergi ke pusat pemulihan orang cacat lah. Sebab saya ada menawarkan latihan, macam-macam latihan. Memberi semangat baru pada diorang macam mana untuk meneruskan perjalanan hidup. Memang dalam pengalaman saya dalam bidang kaki palsu ni lebih kurang dalam 18 tahun. Pertama kali cabaran dalam dunia perniagaan melibatkan anggota tiruan dari segi persaingan lah. Persaingan sebab di Malaysia ni banyak ada beberapa syarikat yang telah lama melibatkan diri dalam dunia perniagaan dengan berkurang dalam 30 tahun untuk menempatkan diri dalam dia orang yang sudah maju dan ada nama agak sukar sikit lah. Saya memang sungguh terima kasih dengan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sebelum mendapat bantuan ke skim galakan daripada JTK lah. Pendapatan tu agak kekurangan lah, dalam lebih kurang 55,000 ke bawah. Sedangkan peralatan tak cukup, jadi kena sewa dengan orang. Jadi saya pun tak, pergerakan perniagaan tu tak apa lancar lah, sebab tersekat kerana kemudahan tak cukup, peralatan tak cukup. Jadi selepas menerima grant tu, saya rasa ada perubahan sikit lah, ada peningkatan daripada 5,000 ke 10,000. So yang pertama, yang kedua ni naik kepada 15,000, kadang-kadang lebih sampai 10,000 sebulan. Untuk operasi perniagaan saya lah, hampir 80% sumbangan daripada JTK lah, Tenaga Kerja Sarawak. Makita, drill, Yexo, komputer, box panah, file kabinet. Menghasilkan satu pasang kaki palsu lebih kurang makan masa paling lama dalam 2-3 hari lah.
pada mula dia kita akan sukat bagian yang kena potong. So sukat ke bagian yang kena potong, betul balut, dan ni dia punya tuang dalam yang dah ke balut tadi, tuang casting powder yang untuk mendapatkan dia punya bentuk tu. So buatlah bentuk dekat mana yang untuk yang ada tulang tu, kita kena atur dia sikit supaya dia tak rasa sakit daripada dia pakai. Lepas tu dah siap tu, kita buat satu plastik, bukan plastik tapi dia dipanggil soket lah, soket untuk masuk dalam kaki palsu tu. Tu kena dia benda tu dipanggil polypropylene lah, bentuk segi empat, dan dimasukkan dalam oven. Dah masuk dalam oven dia akan lebur, dan lepas tu angkat, letakkan di atas mold tu, dia akan jadi satu soket lah, bentuk kaki orang yang dah kena potong tadi lah. Dalam dunia perniagaan kota tiruan ni memang di Pekeso lah yang menjadi harapan semua pembekal lah, termasuk saya sendiri lah. Sebab di Pekeso ni memang dia ada peruntukan diorang untuk mendapat bantuan bayaran kaki palsu lah. So jadi saya sendiri pun sampai sekarang belum lagi mendapat kepercayaan di Pekeso. Tapi apa-apa pun sekarang dengan peralatan yang ada, dengan sokongan daripada JTK, jadi saya rasa saya ingin mencoba untuk mendapatkan kepercayaan daripada pihak Pekeso untuk membekal anggota tiruan lah. Saya nama Pitaho, jadi dari Semunjan, hometown Semunjan, kampung Gunung Lik Semunjan. Saya kena aksiden tahun 2010 bulan 30 hari bulan Jun. Orang langgar saya, jadi saya terpaksa lah masuk hospital 2 minggu. Bekas itu lebih kurang 7 bulan kayak macam. Jadi apply ini kaki, jadi perintah kasih saya ini kaki lah, supaya saya dapat jalan. Jadi saya mau banyak terima kasih kepada kerajaan dapat tolong. Jadi kalau dia ada kerajaan, saya fikir saya pun dapat ada kaki inilah. Jadi ini orang Medan, nama dia bikin saya punya kaki sangat baik. Jadi pakai saya jalan pun senang jalan, kerja jalan sesuai lah untuk saya. Jadi ini pelanggan Medan sangat baik, dia banyak kasihan sama orang susah. Selalu saya ada masalah sikit, kata apa-apa, dia terpaksa dia pergi saya punya rumah, ambil saya datang sini, apa masalah dia tolong sangat cukup. Ini orang banyak bagus. Patut juga Tuhan perintah mau tolong dia sikit lah, sebab dia cakap dia punya modal dia cukup. Dia memang minta tolong. Jadi dia pelanggan sama pelanggan kuat baik, kuat tolong. Dia banyak kasihan sama orang. Inilah manusia yang pengabdi baik dalam dunia saya berjumpa. Inilah saya minta kita kalau ada apa-apa, kalau ada masalah tolong rekomen. Dia bikin dia punya kasus ini, bikin ini saya punya kaki. Wah, memang bagus. Saya rasa pun senang jalan. Itu saja. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.
satu daripada fungsi utama Jabatan Tenaga Kerja, termasuk Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, ialah untuk membantu rakyat di negeri ini mendapatkan pekerjaan. Dan dalam pada itu, peranan kita meliputi semua golongan masyarakat yang ingin bekerja. Ini termasuk golongan yang kita kategorikan sebagai orang kurang upaya. Dan dalam hal ini, Jabatan Tenaga Kerja telah diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan satu program yang dikenali sebagai Skim Bantuan Perniagaan Orang Kurang Upaya. Tujuan skim ini ialah untuk membantu orang kurang upaya yang telah ada perniagaan, supaya orang kurang upaya yang sedang berniaga dapat mengembangkan perniagaan mereka, dan dengan itu akan dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya. Dengan kata lain, program ini adalah bertujuan untuk membantu orang kurang upaya supaya membantu golongan seperti mereka. Di dalam hal ini, program ini telah dimulakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sejak tahun 2007. Dan setakat ini, sehingga akhir bulan Oktober tahun ini, kita telah menyalurkan bantuan kepada seramai 22 orang peniaga OKU. Dan dengan itu, dengan berkembangnya perniagaan mereka, kita telah berjaya mendapatkan peluang pekerjaan kepada 33 orang kurang upaya. Ini bermakna program kita ini telah berjaya. Dan daripada 22 orang ini yang kita telah bantu, 2 daripada mereka telah berjaya di dalam perniagaan, seorang daripadanya terlibat di dalam perniagaan urut profesional, dan seorang lagi terlibat di dalam perniagaan anggota palsu. Oleh demikian, Jabatan memandangkan kita telah berjaya, kita akan tetap meneruskan program ini sehingga ke penghujung rancangan Malaysia ke-10, iaitu dalam tahun 2015. Kita harus mengiktiraf hakikat bahawa orang kurang upaya tidak kurang daya kreativiti mereka. Ini menunjukkan bahawa golongan OKU ada daya kreativiti dan boleh menyumbang terhadap kesejahteraan manusia sejagat. Dengan itu, harapan kita ialah bahawa program ini akan diberi publicity seluas-luasnya di seluruh negeri Sarawak, supaya orang kurang upaya yang sedang berniaga dapat tahu akan kewujudan program ini, dan kita akan menggalakkan mereka untuk memohon bantuan di bawah program ini. Setakat ini, 22 orang yang kita telah bantu itu, kita telah salurkan bantuan sejumlah RM766,184. Oleh demikian, harapan kerajaan, harapan Kementerian Sumber Manusia, harapan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ialah bahawa program ini akan dapat membantu rakyat di negara ini, khususnya orang kurang upaya, mengembangkan perniagaan dan membantu mereka mendapat pekerjaan. Seperti dan selaras dengan prinsip inklusiveness kerajaan, tidak ada mana-mana golongan masyarakat terpinggir di dalam menikmati kemajuan di negara kita ini. Sekian, terima kasih.